Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bincangkan standard pembelajaran 2.1.4, di mana untuk standard ini murid mestilah boleh menjelaskan dengan contoh ciri organisma unisel dan multisel bagi kedua-dua haiwan dan juga tumbuhan. Jadi yang pertama kita tengok dahulu dari segi istilahnya. Unisel bermaksud satu sel. Uni maksudnya satu. Satu sel. Manakala multisel pula, multi maksudnya banyak. Jadi untuk multisel ini terdiri daripada organisma yang mempunyai lebih daripada satu sel. Okay. Tapi kena ingat di sini, walaupun organisma tersebut unisel, dia masih lagi boleh melakukan fungsi-fungsi kehidupan sama dengan organisma yang multisel. Okay. Jadi ini yang dimaksudkan dengan organisma. Semua hidupan di muka bumi ini kita panggil sebagai organisma. Okey, sekarang tengok dahulu untuk organisma unisel. Unisel terdiri daripada satu sel sahaja, masih lagi berhidup dan boleh melakukan fungsi-fungsi hidup, fungsi-fungsi kehidupan seperti bernafas, berkumur, berbiak, apa lagi, pencernaan dan sebagainya lah. Sama juga dengan organisma yang multisel. Jadi untuk organisma unisel, ianya terdiri daripada satu sel sahaja. Yang kedua, organisma unisel dianggap organisma lengkap kerana boleh menjalankan semua proses kehidupan. Okay, contoh yang diberikan di sini untuk organisma unisel ini yang biasa kita jumpa dalam silibus sains di sekolah. Yang pertama kita ada organisma dinamakan sebagai ameba. Kemudian kita ada organisma yang daripada kelas fungi, iaitu yeast. Di sini biasa sebenarnya kamu jumpa, tapi mungkin kita tak tahu pada ketika itu dia merupakan sejenis organisma. Mana yeast ini banyak digunakan untuk membuat tapai, untuk membuat roti dan sebagainya. Kemudian kita ada satu organisma yang berbentuk seperti selipar, dan ada seolah-olah ada bulu pada sekeliling badannya ini, dinamakan sebagai paramecium. Jadi paramecium dan juga ameba merupakan organisma daripada kelas yang sama, dinamakan sebagai kelas protozoa. Okey, kemudian kita ada satu lagi organisma unisel dinamakan sebagai Chlamydomonas. Chlamydomonas ini kamu nampak lihat macam ada antena, macam ada sesungut. Dan Chlamydomonas ini banyak di tempat yang lembap, di tempat yang berair dan sebagainya. Sama juga dengan paramecium, sama juga dengan ameba. Okey, seterusnya untuk organisma unisel pula, diberikan contoh di sini adalah penguin, satu-satunya burung yang tidak boleh terbang, walaupun ada sayap di sini. Okey, jadi untuk organisma multisel merupakan organisma yang terdiri daripada banyak sel. Secara umumnya selnya lebih daripada satu. Okey, terdiri daripada pelbagai jenis sel yang menjalankan fungsi hidupan yang berlainan. Jadi untuk organisma multisel ini, mereka mempunyai banyak sel, di mana sel-sel ini akan menjalankan fungsi yang berlainan. Sebagai contohnya, sel mata. Sel mata fungsinya adalah untuk
menghasilkan image ya, yang boleh dilihat oleh organisma tersebut. Kemudian dia ada sel usus untuk proses pencernaan. Kemudian dia ada sel otot untuk pergerakan dan sebagainya. Jadi sel-sel ini yang ada pada multisel, mereka akan bekerjasama antara satu sama lain untuk menjadikan organisma tersebut berfungsi. Okey, contoh yang diberikan di sini ya. Ini yang pertama ini merupakan multisel ringkas, iaitu dinamakan sebagai Hydra. Kemudian kita ada satu lagi organisma yang juga ringkas sebenarnya, dinamakan sebagai Spirogyra. Jadi cikgu besarkan di sini, kamu boleh lihatlah. Spirogyra ini terdiri daripada banyak sel. Seperti di sini, ini satu sel, mana dia sambung lagi dengan sel lain, sambung lagi dengan sel lain. Jadi maksudnya di sini dia adalah gabungan banyak sel. Jadi masih lagi dia merupakan multisel. Okey. Burung juga merupakan multisel. Dan yang paling popular sekali manusia lah. Manusia merupakan organisma multisel. Okey, sebenarnya kita tengok pula standard pembelajaran 2.1.5, di mana untuk standard ini pelajar mestilah boleh membezakan jenis dan fungsi sel sama ada pada haiwan dan juga pada sel tumbuhan. Okay. Jadi di sini tunjukkanlah sebagai contoh, pada manusia kita ada banyak jenis sel. Okay. Antaranya kita ada sel untuk pembiakan, untuk lelaki kita ada sperma. Dan sperma ini mempunyai sel yang sangat unik. Lihat di sini ada kepala, ada ekornya. Kemudian ini adalah sel ginjal. Ini untuk perkumuhan dan juga memastikan darah kita tidak mempunyai banyak bahan beracun. Contohnya urea dan sebagainya. Kemudian kita ada hati di sini. Hati merupakan organ yang kedua besar pada sistem badan kita. Kemudian kita ada sel-sel tulang yang membentuk tulang kita. Kemudian kita ada sel paru-paru untuk respirasi luar kita, pernafasan kita. Kemudian kita ada sel otak yang terdiri daripada sel-sel saraf. Kemudian kita ada sel-sel darah. Sel darah ni. Ini contoh sel-sel darah. Di mana sel darah ni kalau kamu lihat dapat paling kurang pun kita dapat lihat ada dua jenis. Ini adalah eritrosit ataupun sel darah merah. Manakala kamu dapat macam ada cuping di tengah ini, warna hijau ini merupakan sejenis sel darah putih. Kemudian kita ada sel otot jantung. Ini sel otot jantung. Terdiri daripada sel dinamakan sebagai sel kardiak, sel yang sangat kuat yang boleh menyebabkan denyutan jantung yang kuat. Kemudian kita ada sel otot rangka, sel otot rangka juga sangat padat untuk membantu kita menggerakkan rangka-rangka kita. Kemudian di sini di bawah sedikit pada hati ini kita ada struktur dinamakan sebagai pankreas. Kita ada sel pankreas di sini. Dan yang akhir sekali, jika manusia itu seorang perempuan, maka dia akan ada sel telur ataupun lebih dikenali sebagai sel ovum. Mana sel ovum merupakan sel yang paling besar dalam badan manusia. Maka pada sebelah sini pula kita dapat lihat ada juga sel pada tumbuhan. Jadi yang pertama kita ada organ akar dia. Dan kalau kita potong kelihatan rentas akar ini, kita dapat lihatlah dengan jelas struktur sel-selnya daripada sel xilem yang tugas dia mengangkut air. Kemudian di luarnya di sini dia ada sel phloem, tugas dia untuk mengangkut glukosa.
Dan kita ada sel gabus, sel asas, sel akar dan sebagainya di sini. Kemudian pada bahagian batangnya, batang dia sama juga, dia ada sel xylem, dia ada sel phloem, sel epidermis kat luar ni. Okey, dan pada organ daun pun dia ada sel dia juga sama, sebagainya adalah phloem, xylem, sel epidermis, sel palisad dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan bahawa semua organisma, semua hidupan ini mempunyai sel sebagai unit asasnya. Okey, sekarang ini kita nak test pada kamu untuk sama ada kamu masih ingat atau tidak. Kalau kamu tidak ingat, maka kamu boleh ke belakang sikit pada video ini untuk lihat semula ataupun pada video-video sebelum ini. Telah aku membincangkan mengenai struktur-struktur yang ada pada sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Itu membantu ingatan kamu. Sebagai contoh, kalau kamu kita bincangkan di sini, yang bahagian luar yang cikgu sebut sebagai matriks campuran cecair dan juga pembedal ini, mana dia merupakan tempat berlakunya metabolisme sel, dinamakan sebagai apa? Mula dengan S, cytoplasma. Manakala pada bahagian berbentuk bulat, berbentuk sfera ini, yang tugas dia mengawal semua aktiviti yang berlaku dalam sel, dikenali sebagai nukleus. Manakala bahagian luar ini, yang ada pada sel haiwan dan juga ada pada sel tumbuhan, tugas dia mengawal pergerakan bahan keluar dan masuk. Sel ini dinamakan sebagai membran plasma. Kemudian ini bahagian organ yang disebut tugas dia mengawal jumlah air, menyimpan air, memberikan sokongan pada tumbuhan, menyebabkan segar dan sebagainya, dikenali sebagai vakuol. Dan akhir sekali bahagian yang kedua akhir. Bahagian luar ini yang tidak ada pada sel haiwan yang menyebabkan tumbuhan mempunyai bentuk yang tetap. Struktur yang dibina daripada bahan dinamakan sebagai selulosa ialah dinding sel. Manakala yang terakhir yang juga tidak ada pada sel tumbuhan, tidak ada pada sel haiwan, organ yang berwarna hijau yang tugasnya melakukan fotosintesis adalah kloroplast. Jadi kamu mesti ingat struktur komponen sel tumbuhan dan sel haiwan, tahu fungsinya, dan sebaiknya kamu boleh melukiskan sel tersebut dan melabelkannya dengan betul. Okey, ini yang kita bincangkan tadi mengenai sel-sel yang ada dalam manusia. Okey, manakala untuk sel haiwan pula, lihat di sini ini ada burung, maksudnya haiwan, multisel, banyak sel. Tunjukkan di sini dia ada yang pertama sekali sel epithelium. Kalau kita besarkan sikit, sel epithelium, epithelia, maksudnya lapisan luar. Contohnya yang berada pada sistem pencernaan. Di mana kalau kamu tengok di sini dia ada macam unjuran-unjuran macam berbulu. Ini merupakan struktur dinamakan sebagai pilus. Tugas dia sebenarnya adalah untuk menambahkan luas permukaan pada sel epithelium ini untuk memudahkan dia menyerap zat makanan daripada makanan yang dimakan oleh burung itu, ataupun juga untuk merembeskan hormon, enzim dan sebagainya. Kemudian kita ada pada bahagian otak burung ni, walaupun otaknya simple, dia ada otak, dan otak ini terdiri daripada sel-sel saraf. Dan sel saraf ni kalau kamu lihat sangat istimewa, bentuknya sangat unik. Jadi bentuk yang berbeza pada sel ini sebenarnya adalah hasil daripada proses. Yang pertama, proses pembezaan. Sel pada asasnya bermula dari sel sama, bermula dari telur sel sama je. Kemudian berlaku proses pembezaan. Pembezaan maksudnya
sel asas tadi bertukar menjadi pelbagai jenis sel. Kemudian berlaku pula proses dinamakan sebagai pengkhususan. Pengkhususan, di mana sel-sel yang berbeza tadi mengkhususkan bentuk dan untuk mengkhususkan bentuknya untuk menjalankan fungsi-fungsi yang khusus. Jadi sebab itu kita dapat lihat sel-sel ini adalah berbeza. Ada sel epitelium bentuk dia lain, sangat lain daripada sel saraf ini. Kemudian burung juga mempunyai sel darah, dapat jelas dilihat di sini. Ini yang warna merah, ini yang bentuk sfera, ini yang nampak macam ada lengkung sebenarnya. Kalau kita lukiskan di pandangan sisi, kita akan dapat lihat macam ni, bentuk sel darah merah. Dia berbentuk duikung untuk menambahkan luas permukaan, untuk membawa lebih banyak oksigen dan juga membawa lebih banyak karbon dioksida untuk dikeluarkan di badan. Itu sebab kenapa bentuk dia macam ni. Dan di sini, kalau kamu tengok di sini, kita bulatkan di sini, yang nampak bentuk macam ketam kat dalam je ni, dan bentuk macam ketam ini merupakan nukleus dia. Jadi ini adalah sel darah putih. Sel darah putih ini berfungsi untuk pertahanan badan. Jadi sekarang ni kita ada masalah COVID-19, maka inilah sel darah yang bertanggungjawab untuk memusnahkan, untuk melawan mana-mana virus COVID-19 yang masuk dalam sistem badan kita. Okey, kemudian burung juga ada sel pembiakan. Kalau kamu lihat di sini ada dua jenis sel pembiakan ini. Satu sel pembiakan jantan, yang ini bentuk plek ni, macam berudu ni. Ini nama dia sperma, dan yang besar ni merupakan sel telur, yang dinamakan sebagai oval. Okey, kemudian ditunjukkan di bahagian ini, bahagian kaki, bahagian badan dia ada daging yang biasa kita makan. Kalau kita sembelih ayam ke beli daging ayam yang kita makan, kebanyakan yang merupakan sel-sel ini dinamakan sebagai sel otak. Besarkan sikit sel otak. Jadi itu antara sel yang ada pada burung ni. Okey, sekarang kita tengok jenis sel haiwan dan fungsinya. Yang pertama kita ada sel darah merah, eritrosit. Bentuk dia bentuk sfera, duikung. Jadi sel ini mengandungi satu protein dinamakan sebagai hemoglobin, dan tugas dia adalah untuk mengangkut oksigen ke seluruh badan kita. Jadi hemoglobin ini bertanggungjawab untuk bergabung, dia kata ikat dengan oksigen. Biasanya ini berlaku pada paru-paru kita lah, berlaku pada paru-paru, di mana paru-paru ni adalah tempat di mana berlaku pertukaran gas oksigen daripada persedaran masuk ke sistem badan kita, dan di situ juga berlaku proses pengeluaran gas karbon dioksida daripada badan kita untuk dikeluarkan, hembus keluar. Jadi hemoglobin ini pentingnya adalah untuk bergabung dengan oksigen, untuk membawa oksigen ke seluruh sel badan kita. Tanpa oksigen, kamu kena ingat semua sel akan mati. Okey, seterusnya kita ada sel saraf. Ini bentuk sel saraf. Secara umumnya sel saraf ni ada 3 jenis. Dari yang kamu dapat lihat di sini, ini merupakan sel saraf dinamakan sebagai neuron perantaraan ataupun interneuron. Ini bentuk dia. Ini bahagian tengah ni ada jasad sel dia. Dan kemudian dia ada struktur dinamakan sebagai dendrit. Yang nampak macam berbulu ni adalah struktur, nama dia dendrit. D-E-N-D-R-I-T. Okey, jadi tugas sel saraf adalah untuk membawa maklumat dalam bentuk impuls saraf ke seluruh badan. Jadi sel saraf ini dia akan mengesan sebarang rangsangan yang berlaku pada kita, sama ada daripada luar badan ataupun daripada dalam badan kita.
Okey, seterusnya kita ada sel epithelium pipi. Ini sel asas, berfungsi tugas dia untuk melindungi permukaan dalam pipi kita. Pipi kita pun ada banyak salur-salur darah yang kecil, nama dia kapilari, banyak saraf dan sebagainya. Kalau tidak dilindungi, dia boleh rosak. Pipi kita pun ada salur-salur darah yang boleh menyebabkan perdarahan berlaku jika buka. Okey, seterusnya kita ada sel pembiakan. Di mana sel pembiakan ini, kalau kamu lihat di tengah-tengah ini, adalah sel ovum. Manakala yang kamu dapat lihat macam berudu ni merupakan sel sperma. Jadi tugas dia adalah terlibat dalam proses pembiakan manusia. Jadi kamu kena ingat sperma ini adalah dari sistem pembiakan jantan, manakala ovum daripada sistem pembiakan betina. Okey, seterusnya kita ada sel darah putih. Ini. Dan tugas dia melindungi badan daripada serangan penyakit dengan menghapuskan bakteria dan virus dalam badan kita. Okay. Jadi itulah sel yang bertanggungjawab memusnahkan sebarang mikroorganisma yang boleh mendatangkan penyakit kepada kita. Dinamakan sebagai sel darah putih. Okey, kemudian kita ada sel otot. Maaf, saya tak dapat padam ini. Ini sel otot kita. Sel otot ni sebenarnya sangat kuat. Dia ada banyak fiber dalamnya untuk pergerakan. Jadi sel otot ianya berupaya mengecut dan mengendur bagi menghasilkan pergerakan. Jadi itu fungsi dia. Dia mengecut dan mengendur untuk menghasilkan pergerakan pada badan kita. Okay, saya tengok pula jenis-jenis sel tumbuhan. Sel tumbuhan boleh kita katakan lebih ringkas daripada sel haiwan. Okey, yang pertama kita ada sel rerambut akar. Dapat lihat di sini ada brachiol yang besar. Sel. Okey, jadi untuk sel rambut akar mengandungi akar rambut yang panjang untuk menyerap air dan juga mineral. Jadi sebenarnya akar ini selain daripada untuk menyerap air dan mineral, juga untuk sokongan pokok. Pokok yang mempunyai akar yang banyak, akar yang panjang, akar yang boleh meliputi kawasan yang luas, pokok tersebut lebih kuat sokongannya berbanding dengan pokok yang tidak mempunyai akar sebagaimana kita sebutkan tadi. Okey, seterusnya kita ada sel palisat. Ianya mengandungi kloroplas untuk menyerap tenaga cahaya bagi menjalankan fotosintesis. Dan tugas dia adalah untuk menjalankan fotosintesis. Sebab apa? Kerana dia mempunyai kloroplas. Okey, yang ketiga kita ada sel epidermis. Epi maksud luar, dermis maksudnya lapisan atau kulit. Dilitupi oleh cuticle yang bersifat kalis air. Kalis air maksudnya air tak boleh masuk, tak boleh melepasinya, untuk melindungi lapisan sel di bawahnya. Jadi bila dia kalis air tak boleh masuk dan juga air tak boleh keluar. Okey, seterusnya kita ada ini adalah sel pengawal. Sel pengawal adalah sel yang mengawal bukaan pada liang stoma. Jadi dia tugas dia mengawal pembukaan dan penutupan stoma semasa pertukaran gas dan juga uap air. Dan kalau kamu lihat dia diwarnakan hijau, maksudnya dia pun ada klorofil. Maka dia boleh juga melakukan proses fotosintesis. Bukaan di mana? Bukaan stoma adalah di sini. Jadi
sel pengawal ini boleh boleh mengubah bentuknya sama ada untuk membuka ataupun menutup liang stoma tersebut. Okey. Jadi itu untuk subtopik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.